Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Ruan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin kongsikan bab 2 Sains Tingkatan 3 KSSM, subtopik 2.3 Kesihatan Sistem Respirasi Manusia. Bahan yang memudaratkan sistem respirasi. Okey, yang memberi orang kata risiko ataupun bahaya ke atas pernafasan kita. Apa dia? Udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Cuba tengok beza ni. Healthy lung, ni peparu yang sihat. Okey, yang normal. So yang ni yang ada tar, maksudnya isap rokok. Perokok lah ni. Peparu seorang perokok. Apa yang jadi? Hitam tu. Tar rokok ialah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Okey. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti thorax, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchio dan alveolus. Tar rokok juga menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kahak di dalam peparu. Tar rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. Minta jauh dah. Ini. Tar rokok dan tar yang digunakan, sebut tar saja mesti terbayang apa dia, jalan raya tu. Digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tar rokok lazimnya ditandakan sebagai tar yang merupakan akronim bagi total aerosol residue, yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Okey. Bahan berbahaya yang terdapat dalam asap rokok, banyaklah. Cikgu go through ya. Kadmium. Kadmium ni apa? Daripada bateri alkali, stearit daripada lilin, toluena, pelarut industri, nikotin, amonia, pencuci lantai, aseton, cat, metano, bahan api, cyanida, racun berbisa, arsenik, racun tikus pun ada dalam ni. Metana, asap kumbahan, karbon monoksida, asap kereta, butana, cecair pemetik api. Banyaknya toksin yang ada dalam sebatang rokok ni. Karbon monoksida lazimnya ditemukan dalam asap rokok dan asap exhaust kenderaan bermotor. Okey, gas tanpa warna dan tidak berbau. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Karbon ni persamaan dia. Okey, karbon monoksida, asap tu. Okey, tambah hemoglobin menghasilkan karboksihemoglobin. Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Akibat kekurangan ini, sel badan tak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Okey. So maksudnya si perokok ni dia tak cukup darah merah ataupun tak cukup oksigen untuk membekalkan dalam badan dia. Sebab apa? Sebab asap rokok banyak dah masuk dalam badan dia. So secara tak langsung mengganggu penyerapan oksigen dalam badan. Yang kedua, sulfur dioksida dibebaskan ke udara, lazimnya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Sulfur dioksida ialah gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merensa laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser peparu. Okey.
So gas ni pun sangatlah bahaya dekat respirasi kita. Jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Asap daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan menghasilkan jerebu dan debu. Debunga yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke suatu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Jerebu dan debu dan debunga merensa sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratory seperti asma. Asma lah. Lelah tu asma. IPU ataupun Indeks Pencemaran Udara. Pada 23 Jun 2013, IPU di Muar, Johor telah meningkat daripada 746. Tinggi tu. Pada 7 pagi yang jauh melebihi julak minimum tahap bahaya iaitu 300. 2 kali ganda. Hal ini menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di Muar dan Ledang yang kemudiannya ditarik balik pada 25 Jun 2013. Maksud kata 2 hari je darurat. Seterusnya kita pergi kepada penyakit respiratory dan simptom. Yang pertama, asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap daripada exhaust kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Simptom dia nafas jadi macam mana? Sesak nafas, semput dan batuk. Dia tak boleh. Orang asma ni habuk ke sikit ke, dia cepat detect. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis ialah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perensa dalam asap rokok. Simptom dia batuk berterusan, tercungap-cungap, jadi lelah. Macam tu kan. Dan tak dapat tidur. Ni bahaya juga ni. Bronkitis. Sekali lagi. Kalau kita tengok ni normal bronkai. Ni bronkitis. Saluran pun tak lama tersumbat dah ni. Seterusnya, emfisema ialah keadaan alveolus di dalam paru yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam udara seperti perensa dalam asap rokok. Emfisema. Simptom dia sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Tak dapat dirawat tetapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Emfisema. Emfisema. So weak and collapse air sacs with excess mucus. So ni nampak penuh dengan mukus ni. Allahu Akbar. Penuh dengan mukus yang ni. Yang ni yang normal, tak ada apa jenis. Seterusnya, kanser paru disebabkan bahan kimia yang dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Asap rokok mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar yang boleh menyebabkan kanser paru. Simptom dia batuk yang berterusan, kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Seksa ni. Kesan merokok terhadap paru. Merokok bukan sahaja memudaratkan sistem respirasi perokok, tetapi memudaratkan respirasi orang lain. Yang tak hisap rokok pun, orang budak-budak yang tersedut asap pun bahaya juga. Seorang yang tak merokok tetapi sedut asap dikenali sebagai perokok pasif. Yang hisap tu nama aktif. Yang sedut, yang terima nama dia pasif.
Kesan asap rokok yang memudaratkan sistem respirasi manusia bukan sahaja berlaku dalam badan perokok tetapi dalam badan perokok pasif. Wallahu alam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum.